Jadi apabila kita mengatakan tentang konsep kedaulatan watan, itulah kita kembali kepada sebab watan itu bermaksud apa? Watan ini dia meliputi aspek kepercayaan, ketatasusiliaan, pemikiran, ketamadunan, bahasa yang berkaitan dengan tanah air, peradaban. Berbeza dengan bangsa. Kalau bangsa itu dia menyentuh kepada negara, nation. Dia tidak menyentuh kepada etnik, lebih besar daripada etnik itu bangsa. Bila kita sebut kepada konsep kedaulatan watan, dia pergi kepada konsep kedaulatan yang diterima di tanah air kita, jadi bangunkan di tanah air kita. So apabila konsep watan dirujuk, kenapa kita mengambil Kesultanan Melayu Melaka? Kerana konsep kedaulatan yang ingin kita gagaskan atau yang kita gagaskan di sini adalah dari perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebelum saya meneruskan tentang apa itu konsep kedaulatan watan, sukacita saya ingin berkongsi apakah itu Peruntukan 181 Perlembagaan Persekutuan. Jadi artikel 181 Perlembagaan Persekutuan berbunyi, tajuknya kecualian bagi kedaulatan raja-raja. 181 berbunyi, tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar merintah Negeri Sembilan di bawah wilayah-wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Jadi frasa sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini adalah tetap dan tidak terjejas, itulah sebenarnya merujuk kepada kedaulatan watan. Sebab kita kena faham, negara kita merdeka atau perlembagaan kita diinstitusikan bukan disebabkan oleh kontrak sosial, tetapi kerana raja-raja Melayu itu menurunkan tanda tangan kepada perlembagaan itu. Kalau raja-raja tak sign, boleh jadi perlembagaan tak? Boleh sah tak? Tak boleh. Suruhanjaya Red hanya mengutip pandangan apa yang dikatakan oleh Profesor Aziz Bari, to facilitate the establishment of the parliamentary democracy. Termas Suruhanjaya Red ni hanya untuk to facilitate, mengekalkan unsur-unsur watan yang ada untuk inject konsep parliamentary democracy. Dan pergumulan perundangan negara kita bukan berasaskan pada Suruhanjaya Red semata-mata. Dia ada working committee selepas daripada itu. Jadi apabila raja-raja ini menurut tanda tangan, pastinya kita lihat apakah sifat atau kedudukan raja-raja kita dalam perlembagaan. Betul, penandatanganan penginstitusian perlembagaan itu dibuat oleh raja-raja. Tapi apa dia konsep kedaulatan watan dia? Sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini tidak terjejas. Itulah yang dikatakan kita perlu lihat jurisprudence. Kita kena kembali kepada legal history. Bagaimana Kesultanan Melayu Melaka inilah yang mengasaskan satu upaya, mengasaskan satu bangsa yang lengkap. Kalau sebelum itu Kerajaan Melayu Sriwijaya atau Kerajaan Melayu sebelum Raja Melaka menerima Islam, Islam masih belum menjadi Unified Center Core Element of Malay Identity. Kalau sebut raja tadi macam doktor cakap tadi lah, ustaz cakap tadi, kan? Keadaan mempunyai raja, undang-undang tu daripada raja dan sebagainya. Tapi bila Islam datang, Islam telah menjadi Unified Center Core Element of Malay Identity. Unified, Islam telah menjadi unsur trust
kepada jati diri Melayu itu. Sebab itulah apabila konsep ini dibangunkan, Melaka telah mempunyai kerajaan lengkap, kanun Melaka telah didaulatkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu, dan Melaka itu perlu difahami bukan luasnya Melaka pada hari ini. Melaka itu ialah seluruh tanah Melayu dan sebahagian daripada Sumatera. Bukan negeri Melaka sekali. Negeri Melaka sekali bagi saya, kalau tak salah mungkin lebih kurang kota Melaka je. Dan yang jatuh pada tahun 1911 bukan Empayar Melaka. Yang jatuh pada tahun 1511 itu adalah kota Melaka. Hanya kota Melaka ditawan oleh Portugis. Kerana Portugis ingin menguasai Rempah Ratus. Dan apabila Belanda cuba menguasai Melaka, tujuan dia untuk mengelakkan persaingan perdagangan. Kerana mereka telah ada bakal hulu. Bukan tujuan mereka untuk menjajah kesemua kesatuan Melayu Melaka. Dan Raja Melaka telah berundur dan bangunkan semula pusat pemerintahan di Bengtan. Macam kata doktor tadi, Kesatuan Melayu Melaka terbubar pada tahun 1699 apabila Sultan Mahmud mangkat di Julang. Sebab Sultan Mahmud itu adalah waris Kesatuan Melayu Melaka. Dan kita juga tak boleh abaikan di sana ada dua jalur daripada Kesatuan Melayu Melaka. Satu jalur daripada Sultan Alauddin hingga turun ke Johor, ya. Satu lagi daripada Sultan Muzaffar yang mengasaskan kerajaan Melayu Perak, dan keturunannya masih ada sehingga kini. Walaupun Sultan Salahuddin itu ayahnya Siak, tapi mak dia merupakan darah Melaka, dan Siak juga adalah salah satu daripada negara di bawah Kesatuan Melayu Melaka. Jadi di sinilah kita katakan bahawa konsep kedaulatan itu berteraskan kepada konsep kedaulatan Kesatuan Melayu Melaka yang dibina atas Islam, atas ajaran Islam. Raja-raja mengangkat syahadah, raja-raja menerima Islam. Dan bila raja-raja Melaka menerima Islam, telah berlaku perjalanan akidah, telah berlaku evolusi dari segi penerapan Islam, pelaksanaan undang-undang Islam dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat pada kanun Melaka yang dikatakan disusun pada zaman Sultan Muhammad Shah, kan? Walaupun masih ada sakit baki adat Melayu, itu menunjukkan bahawa adat Melayu adalah adat atau undang-undang yang terlaksana before Melaka. Dan bila Islam datang, Islam telah mewarnai hampir kesemua. Majoriti dari pasal kanun Melaka itu telah ada prinsip pemerintahan Islam, telah ada prinsip perundangan Islam. Dan kanun Melaka itu dikembangkan sehingga kurun ke-19. Maksudnya selepas daripada kejatuhan Kesultanan Melayu, selepas terbubarnya Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1699. Saya kurun ke 19. Jadi jelas bahawa kanun Melaka itu adalah Perlembagaan Tanah Melayu. Jadi jika kita faham tentang konsep raja-raja Melayu itu berpegang pada premis bahawa mereka ini adalah khalifah, adalah pemegang amanah kedaulatan, maka kita nampak dah apa yang seorang raja boleh buat, apa seorang raja tak boleh buat. Sebab raja itu diikat akidah dia. Adakah raja boleh tak puasa? Boleh tak raja tak puasa? Tak boleh. Jadi kalau raja tak boleh tak berpuasa, boleh tak raja nak buat undang-undang mengatakan puasa tak wajib, puasa Ramadan tak wajib? Boleh tak boleh? Jadi kalau itu demikian sifatnya, boleh tak raja-raja apabila dia nak sign perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, dia memberi suatu kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk membenarkan pelaksanaan undang-undang yang bercanggah dengan Islam, Al-Quran dan hadis? Boleh tak boleh? Tidak boleh. Sebab dia wakil Allah. Sebab eternal authority, kuasa yang ada pada raja itu tertakluk kepada amanah pemerintahan. Akidah Islam. Inilah pemikiran yang kita bawa melalui artikel 181 Persatuan. Dan orang tanya, ini ada kecuali ni Syekh? Mana boleh pakai? Kecuali macam mana? Cuba cerita. Dalam perlembagaan ni, pengecualian apa yang menjejaskan konsep kedaulatan? Sebab itu kita kena faham dalam artikel dalam perkara 181, pengecualian ini mempunyai dua sisi. Satu sisi, dia menegaskan bentuk pelaksanaan konsep kedaulatan. Sebab konsep kedaulatan itu berteraskan Islam. Dari segi bentuk, dia beza antara negeri kepada negeri. Arab Saudi tak nama sultan, dia nama Malik. Negeri lain dia tak ada parlimen, dia ada mungkin kongres dan sebagainya.
Jadi pengecualian itu merupakan sifat kerangka yang dibenarkan dalam kerangka perlembagaan untuk menjelaskan pelaksanaan konsep kedaulatan itu. Sebab itulah Hisli kata kedaulatan itu tidak sinonim dengan kuasa, power. Kedaulatan itu tidak boleh hilang, tidak boleh dimusnahkan. Dia adalah kekal. Selagi mana raja menganut ajaran Islam, selagi mana pembesar yang bai'ahkan raja itu agama Islam, dan selagi mana rakyat yang memilih pemimpin-pemimpin beragama Islam, maka konsep kedaulatan asal tidak akan terjejas. Sebab apa tadi? Sebagai orang Islam, kalau mereka meletakkan bahawa kedaulatan itu pada manusia, itu sudah bercanggah dengan konsep kedaulatan. Tapi rakyat memilih pemimpin. Raja pula dipilih oleh Jumaah diraja dia yang mengangkat raja-raja Melayu itu. Jadi kalau kita lihat konteks rakyat sekalipun yang beragama Islam, boleh tak kita buat satu perkara bercanggah dengan akidah kita? Tidak boleh.